للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita syukur kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada malam ini kita dapat duduk sama-sama dalam majlis ilmu, dan moga-moga kehadiran kita ini semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya tuan-tuan masuk tadi maghrib, sampai kat sini tuan-tuan komat dah. Maknanya orang mula nak solat. Masuk je dalam tuan-tuan, saya tengok kapet ni dah bertukar pula. Betul ke tuan-tuan kapet ni bertukar? Dah berapa hari dah bertukar tuan-tuan? Tu dia bau kedai lagi ni tuan-tuan. Kan? Saya tadi sebenarnya, dah bertukar. Hari tu warna lain ni warna lain. Kira-kira azam tahun baru lah tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya tuan-tuan hari ni, saya tak buka kitab yang mana biasa kita guna, iaitu kitab Bahrul Mazi ataupun syarah kepada hadis Sunan Tirmizi. Oleh kerana hari ni 1 Muharram. Tuan-tuan, 1 Muharram. Jadi saya nak ajak untuk tuan-tuan menyoroti sejarah, yang mana sejarah ini selalu kita faham ataupun selalu kita dengar. Tapi saya nak bawa malam ni tuan-tuan untuk kita faham apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harapkanlah tuan-tuan, oleh kerana kapet ni baru dan tuan-tuan kena ada azam baru. Jadi antara azam baru tu tuan-tuan, biasalah saya sebut kalau duduk kuliah ni jangan duduk belakang, duduk depan. Tuan-tuan, azam baru tu, tahun baru, azam baru. Duduklah dekat-dekat. Moga-moga dapat dia punya keberkatan ilmu tu. Selalu sangatlah saya sebut benda tu. Dan saya memang tak pernah jemu kalau balik berkuliah, memang sebut benda tu. Awal-awal kita ni duduk dalam majlis ilmu, dia kena duduk dekat-dekat. Supaya apa? Kita dapat beramal dengan sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Malam ni apa yang saya nak bawa ialah berasaskan kepada ayat Al-Quran, ayat 30 surah Al-Anfal juzuk 9. Ayat ini saya nak bincangkan sama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Walaupun saya yakin sungguh tuan-tuan, ayat ini biasa tuan-tuan dengar, tetapi ayat ini tuan-tuan sebenarnya suatu ayat yang memang tidak lekang. Kerana apa? Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi ataupun turunkan kepada Nabi setelah berlaku peristiwa tu atas batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya sebut balik tuan-tuan, ayat 30 ni surah Al-Anfal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas berlaku peristiwa terhadap batang tubuh Nabi itu sendiri. Kerana Allah Taala mulakan ayat ini dengan ayat wa'iz, dan wa'iz tu dan ingatlah. Allah Ta'ala turunkan ayat ni tuan-tuan mengikut peristiwanya lah ketika Nabi SAW pindah ke Madinah. Sampai kat Madinah turun ayat ni kepada Nabi. Dan ayat ini bermula dengan ayat wa'iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan sungguhnya ingatlah wahai Muhammad,
ketika mana satu ketika orang-orang kafir Mekah merancang. Apakah rancangannya? Disebut oleh Allah Ta'ala liyusbituk. Rancangannya ialah untuk menangkap engkau, wahai Muhammad. Au yaqtuluk, dan juga merancang untuk membunuh engkau, wahai Muhammad. Au yakhrujuk, dan juga rancangannya ialah untuk mengeluarkan, mengusir kamu daripada Mekah, wahai Muhammad. Wa yamkurun, dan mereka dengan rancangan mereka. Wa yamkurullah, dan Allah juga dengan rancangannya. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Inilah ayat 30 surah Al-Anfal juzuk yang ke-9. Kalau kita buka dalam beberapa tafsir Al-Quran, yang biasa saya suka buka ialah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga kitab tafsir Munir almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang agak kontemporari punya tafsir. Jadi mereka meletakkan asbabun nuzul ayat ni ialah kisahnya Abu Jahal buat surat perkeliling kepada penduduk Mekah. Abu Jahal buat surat perkeliling, letterhead dia punya surat perkeliling tajuknya ialah memperbincangkan tentang gerak kerja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka surat ini disebarkan kepada seluruh penduduk Mekah agar orang-orang Mekah ni yang menjadi pengikut Abu Jahal hadir dalam mesyuarat di pejabat dia, yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah ni pejabat Abu Jahal buat mesyuarat. Jadi tuan-tuan, bila kita baca dalam sejarah, kita jangan rasa bahawa yang namanya zaman jahiliah tu koman sangat. Jangan rasa zaman jahiliah tu macam kuno sangat. Kalau ikut dalam sejarah, ayat tadi turun, mereka itu bermusyawarat. Ada pejabat dia. Pejabatnya nama Darun Nadwah. Tuan-tuan, pejabat dia ada. Mesyuarat dia pun ada. Apakah dia punya intipati mesyuarat? Intipati mesyuarat itu ialah memperbincangkan tentang gerak kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir yang diketuai oleh Abu Jahal buat mesyuarat bincang kerja Nabi. Pelik tak pelik, tuan-tuan? Kan? Orang yang bukan Islam bincang kerja Nabi buat. Tuan-tuan, bincang. Maka tuan-tuan, bila surat ini tersebar di penduduk Mekah, masing-masing datang tarikh ke Darun Nadwah untuk mesyuarat. Dalam ramai-ramai datang, ada satu orang tua datang. Dia datang terus blok pintu masuk pejabat. Saya bagi cerita macam tu nak bagi mudah faham, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, orang tua ni celah pintu, dia tak bagi orang masuk. Orang tanya kenapa? Dia kata, aku dengar engkau orang nak mesyuarat. Mesyuarat ni pula bincang tentang Muhammad. Jadi aku ni nak melibatkan diri. Kalau engkau bagi aku bagi engkau orang masuk. Maka sama-samalah masuk. Mesyuarat dimulakan, tuan-tuan. Pengurusi mesyuarat Abu Jahal. Ahli jawatan kuasanya penduduk Mekah. Maka dalam agenda mesyuarat itu ialah untuk bincang pasal Nabi. Kenapa pasal Nabi? Sebab Nabi Muhammad dia bawa ajaran baru ketika awal Islam dengan penduduk Mekah. Orangnya berpahaman jahiliah. Jadi apa yang Nabi Muhammad ni dah mula dapat, Nabi Muhammad bawa, dah mula ada sambutan. Dah mula ada orang terima, dah mula ada pendukung, dah mula ada penyokong. Jadi bila Nabi Muhammad ni dah mula ada golongan ini, maka Abu Jahal yang jadi ketua Mekah rasa tercabar. Maka dia panggil penduduk Mekah untuk mesyuarat. Agendanya pasal Nabi Muhammad. Agenda dia. Maka apabila dimulakan majlis, bila Abu Jahal minta cadangan, ada seorang bagi cadangan. Apa cadangannya? Cadangannya disebut oleh Allah Ta'ala Al-Quran. Au lius bituk. Iaitu cadangannya ialah tangkap Nabi Muhammad. Itu cadangan pertama. Cadangan pertama. Jadi bila cadangan pertama ni tuan-tuan diutarakan, orang tua tadi yang terlibat dalam mesyuarat, dia pun bagi pandangan hasil cadangan pertama. Cadangan pertama ni dia kata cadangan ni tak bagus. Cadangan nak tangkap Nabi Muhammad dia tak elok. Walaupun dia baru. Kata orang tua tu. Tuan-tuan.
Jadi orang tu ditanyakan oleh Abu Jahal, apa alasan kau kata dia tak bagus? Sebab kalau tangkap kan senang masuk dalam. Jadi dia kata, Muhammad ni, dia ada pengikut, ada pendukung. Kalau kau masukkan kat dalam, artinya dia punya pendukung akan ikat jamin untuk dia keluar. Faham tuan-tuan? Kan biasa orang masuk penjara, kan senang nak keluarkannya, caranya macam mana? Ikat jamin lah. Jadi orang tua bagi alasan, kalau diletakkan masuk penjara, ada kawan-kawan dia akan ikat jamin, dia pasti keluar. Maka cadangan pertama ni ditolak dengan alasan itu. Abu Jahal minta cadangan kedua. Cadangan kedua dia kata, kita usir dia daripada Mekah. Sebab dia duduk Mekah menyebuk ya. Kan? Usir. Maka cadangan kedua pun dibangkang oleh orang yang sama. Orang tua. Kalau tuan-tuan baca sejarah, pun dibangkang oleh orang yang sama. Maka Abu Jahal tanya apa dia punya alasan? Alasannya kalau kita usir dia, Muhammad ni cakap pandai. Cakap dia pandai, orang senang ikut. Jadi kalau kita usir, dia keluar daripada Mekah, dia boleh cari pendukung kat luar, orang boleh ikut dia, dia boleh buat gerombolan tentera, lawan balik kita. Jadi kita pun akan kalah. Jadi alasan ni pun logik. Alasan kedua ditolak. Cadangan kedua tadi ditolak. Jadi oleh kerana ahli mesyuarat dah bagi dua cadangan semua tolak. Jadi last sekali sebagaimana yang disebut dalam sejarah, pengerusi mesyuarat bagi cadangan. Sebab ahli mesyuarat bagi cadangan semua tolak, lalu pengerusi mesyuarat bagi cadangan. Siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal kata, aku punya cadangan, cari 40 orang pemuda daripada seluruh kabilah Arab ni, bagi pedang seorang satu, maka 40 orang pergi kepung rumah Nabi Muhammad, bunuh. Cadangan ni tuan-tuan bila keluar daripada mulut Abu Jahal, orang tua tadi yang ikut serta dia kata, aku berpandangan cadangan ni paling betul. Cadangan tu paling betul. Tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mengikut dalam riwayat, hak orang tua tu asyik bangkang-bangkang lah, ujung sekali dia apa? Dia terima. Abu Jahal tanya, engkau ni sebenarnya siapa? Orang tua tu, kalau mengikut dalam riwayat, datang daripada negeri Najd. Mengikut dalam riwayat, setengah ulama kata, yang datang tu rupanya Iblis. Iblis menyerupakan diri sebagai manusia, terlibat dalam mesyuarat untuk menghalang gerak kerja Nabi Muhammad. Dia duduk kat pintu rupanya tuan-tuan. Jadi kalau jenis orang suka duduk pintu ni, memang kawan dia lah biasa. Tu jaga-jagalah tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kita duduk kuliah ni jangan suka duduk kat pintu. Tu kawan sejarah tu. Sejarah yang dimesyuaratkan oleh Abu Jahal. Sungguh tuan-tuan. Saya bukan nak kata apa. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran ayat 30 ni, surah Al-Anfal, buka kitab tafsir, dia akan sebut gitu. Kecuali salah satu tafsir. Satu tafsir. Apa dia? Iaitu tafsir Al-Hamka, Al-Azhar. Dia komen sikit tentang iblis tu. Dia kata tu bukan iblis, tu manusia biasa. Cuma dia punya idea tu sebiji macam iblis. Itu komen Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar dia. Tapi kebanyakan kitab tafsir lain mengatakan hak duduk pintu tu iblis, menyertai mesyuarat untuk bagi idea menghalang gerak kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tuan-tuan diterima gerak kerja itu ataupun mesyuarat menerima cadangan Abu Jahal, Allah arahkan malaikat Jibril jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya malam tu jangan tidur. Malam tu jangan tidur, pergi keluar, diizinkan keluar daripada Mekah untuk apa dia? Untuk selamatkan dirinya dan agama bagi pindah ke Madinah. Itulah sejarah yang disebut oleh Allah Taala dalam Quran yang disuruh kepada Nabi Muhammad ingat. Kenapa saya sebut gitu? Sebab ayat tadi turunnya dekat Madinah. Peristiwa dah berlaku. Nabi Muhammad masa itu dah berlaku peristiwa. Tetapi Allah turunkan ayat itu Nabi di Madinah. Memberi arti apa? Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, Muhammad, aku nak beritahu pada kamu, engkau kena kenang peristiwa ni. Mengenang peristiwa ni. Peristiwa apa? Peristiwa ketika engkau bawa Islam ni, orang nak bunuh kamu. Ketika kamu bawa Islam, orang nak tangkap kamu, nak usir kamu. Kena ingat. Sebab kenapa? Dalam perjuangan kamu, benda ini akan sentiasa berulang. Boleh faham tuan-tuan?
Jadi yang saya nak fahamkan dengan ayat tadi tu ialah kita kena faham sejelas-jelasnya bahawa sesungguhnya siapa-siapa yang menerima gerak kerja Nabi Muhammad, siapa-siapa yang menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang mendukung gerak kerja Nabi Muhammad, siapa pun nama dia, sama ada nama dia itu seorang ulama ataupun orang alim ataupun seorang tok guru ataupun seorang ustaz ataupun seorang ustazah ataupun seorang tok imam ataupun seorang tok bilal atau siapa pun dia yang sanggup menerima gerak kerja Nabi Muhammad, dia kena sedar dengan sesedar-sedarnya bahawa dia berdepan salah satu daripada 3 sunnatullah dalam perjuangan itu. Apa dia? Dia pasti dalam perjuangan kebenaran dia akan ditangkap, juga akan diusir, 3 akan dibunuh. Boleh faham tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan kita kena faham, Nabi Muhammad yang jawatannya tu Nabi dan Rasul, yang jawatannya tidak diundi, yang jawatannya dapat bukan melalui pilihan raya, tetapi jawatannya atas kehendak Allah Ta'ala, maka kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun berdepan dengan penentangan. Penentangan. Dan ayat itu turun kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad kena ingat bahawa dalam perjuangan kamu, wahai Muhammad, kamu akan berdepan dengan salah satu daripada 3 perkara ini. Orang akan rancang tangkap kamu, orang akan rancang usir, dan orang akan rancang bunuh. Itu kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita apa tuan-tuan? Ayat itu kan ayat itu ayat mula Nabi pergi berhijrah. Betul tak? Maknanya bila kita mengenang sejarah ma'al hijrah Nabi SAW, kita dalam kepala otak kena faham. Jangan kita ni tuan-tuan faham jenis kalau duduk kat Malaysia ni menyambut ma'al hijrah. Pengusi? Ma'al hijrah dekat Malaysia ni, dia punya definisinya apa pengusi? Definisi ma'al hijrah dekat Malaysia ni. Apa dia? Saya nak tanya tu. Macam apa? Tahun baru Islam, menyambut tahun baru Islam. Itu orang panggil ma'al hijrah. Tetapi dalamnya sebenarnya tuan-tuan, hijrah Nabi SAW yang berlaku kepada Nabi tidak pernah berlaku pun pada bulan Muharram. Tidak pernah berlaku pun pada bulan Muharram. Kalau tuan-tuan pergi cari dalam kitab-kitab sejarah, Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram, tapi kita nyambut mal hijrah, hijratul Rasul pada bulan Muharram. Itu yang peliknya kita. Kan? Macam mengusi. Betul tak? Sungguh. Kalau tuan-tuan baca dalam buku sejarah, Nabi SAW pergi hijrah. Tarikhnya tu kalau tak silap ialah 26 Safar. Bulan Safar bukan bulan Muharram tuan-tuan. Yang kita ni menyambut ma'al hijrah ni bulan Muharram. Macam mengusi, agak-agak ada hujah tak? Apa dia? Payah juga. Semua payah tuan-tuan kalau kena tanya ni. Dia yang mudahnya begini, ustaz tanya, ustaz jawab. Tu senang. Ustaz tanya, ustaz yang tukang jawab. Tu memang mudah. Jadi tuan-tuan, yang saya nak sebutkan, hak yang kita duk sambut tu boleh ke tak boleh? Boleh. Bukan tak boleh. Cuma kena faham satu perkara. Apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah yang sama, dalam surah lain, iaitu surah At-Taubah, ada satu ayat berbunyi, inna addatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan. Dan 12 bulan ini sejak bila? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah jadikan langit dan bumi. Dan sejak Allah jadikan langit dan bumi ada 12 bulan. Belum pada Nabi hijrah, belum pada Nabi lahir, dah ada 12 bulan ni. Kenapa? Sejak langit bumi jadi. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, minha, daripada 12 ni, arba'atun hurum. Ada 4 daripada bulan yang 12 tadi, dia dipanggil bulan haram. Maka disebut dalam hadis Nabi, yang 4 itu ialah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab. Ini 4 adalah bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Maka antara 4 ni tuan-tuan, ada disebut bulan Muharram. Mengikut kiraan Islam, tahun baru dikira daripada bulan Muharram. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar, mengambil takwim Nabi
hijrahnya sebagai permulaan kerajaan Islam. Jadi yang saya nak sebut tuan-tuan, yang kita sambut hijrah Nabi itu ialah tahun hijrah, bukan bulan Muharram hijrah tu. Faham tuan-tuan? Kalau nak kata bukan bulan Muharram ni bulan hijrah, tak, memang tak berlaku pun pada zaman Nabi. Jadi artinya kita menyambut itulah tahun hijrah. Boleh faham tuan-tuan? Nak sebut apa nama pun tak kisah, tapi kena faham dia punya sejarah tu. Nak sebut awal Muharram pun boleh, nak sebut Ma'al Hijrah pun boleh, nak sebut Hijratul Rasul pun boleh. Tetapi dia punya sejarahnya tu kena betul. Jangan sampai salah pemahaman. Yang saya nak sebut lagi tuan-tuan ialah Nabi SAW bila dia pergi berhijrah, Allah turunkan ayat tu untuk ingat bahawa kerja dia tu akan pasti menempuh salah satu daripada tiga. Pertama, kena tangkap. Nombor dua, kena usir. Nombor tiga, kena bunuh. Ini Allah Ta'ala sendiri kata, bukan Nabi Muhammad. Maknanya apa? Sunnah orang yang mengikut Nabi SAW, dia akan salah satu ni akan bertembung. Tuan-tuan, kena faham bab tu. Sebab itu tuan-tuan yang saya nak sebut. Tuan-tuan yang hari ni boleh sembahyang maghrib berjamaah dalam keadaan tiko apa ni, kapet ni baru. Kan? Dalam keadaan aircon ada. Dalam keadaan sedap ada mic. Tuan-tuan kena ingat, dulu Nabi bawa Islam. Dulu Nabi bawa Islam yang kita anut, yang kita pegang hari ini. Nabi berdepan dengan bunuh, tangkap dan juga diusir. Kita tuan-tuan hari ini nyambut hijrah, kita tak pernah kena macam tu. Betul tak? Agak-agak lah tuan-tuan, kalaulah kita punya ceramah kuliah malam ni, tuan-tuan tengah dengar kat depan pintu tu ada sekumpulan, apa dia tu? Apa orang panggil? Apalah tuan-tuan, biasa tu kalau orang ngadang tu apa nak panggil? FRU lah senang tuan-tuan. Tu. Kalau kat depan tu ada FRU, prap. Agak-agak tuan-tuan nak dengar ke nak balik agak-agak? Itu baru dia prap, bukan bulu apa pun, dia main prap aja. Dia cuit hati tuan-tuan sikit, tuan-tuan kita pun dah takut, betul tak? Tuan-tuan kena ingat, Nabi bawa Islam dulu, masa di ketiga dia bawa Islam, Nabi pergi semayang dekat Masjid Haram, tengah sujud tu, Abu Lahab bawa perut unta letak kat kepala dia. Dia nak bawa Islam macam tu keadaan dia tuan-tuan. Sehingga Allah turunkan ayat dalam Quran, Tabat yada abi lahabi watab, yang kita baca. Celaka dua tangan Abu Lahab. Celaka dua tangan Abu Lahab. Allah turunkan ayat itu, mengapa? Melaknat dua tangan Abu Lahab yang letak perut unta di kepala Nabi ketika sujud. Maknanya apa tuan-tuan? Kita kena faham, orang yang menghalang Islam, orang yang tak suka dengan Islam, orang yang cuba menyekat kebangkitan Islam, pertamanya dia pasti akan dilaknat oleh Allah. Itu pasti. Tuan-tuan jangan bimbang. Kalau tuan-tuan duduk, contohlah tuan-tuan, kita ni orang Islam, tiba-tiba kita tak nak pegang Islam dan kita tak nak jaga Islam, Allah tak pelik tuan-tuan. Allah tak pelik. Kenapa? Sebab Islam ni bukan milik kita. Islam ni milik Allah Ta'ala. Allah tahu nak jaga macam mana. Allah tahu nak beri kepada siapa. Sebab itu kita kena faham elok-elok tuan-tuan. Sunnah Nabi, apabila orang kafir yang diketuai oleh Abu Jahal, dia mesyuarat untuk halang Nabi, Allah Ta'ala juga merancang hantar Jibril kepada Nabi SAW. Maknanya tuan-tuan, dalam ayat itu, orang kafir Mekah lawan dengan siapa? Macam pengusi. Orang kafir Mekah, Abu Jahal lawan dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad ke dengan Allah? Dia lawan dengan Allah. Artinya tuan-tuan, orang kafir Mekah dia lawan dengan Allah. Memberi faham ayat itu apa dia? Mana-mana orang yang cuba melanggar ataupun menghalang kebangkitan Islam, siapa pun juga, dia sebenarnya berlawan dengan Allah. Tuan-tuan kena fahamlah, siapa-siapa lawan dengan Allah. Kita tengok dalam Quran, sunnah sejarah dunia, menang ke kalah? Menang ke kalah kan? Confirm kalah. Tapi tuan-tuan kena faham satu sunnah. Islam dia tak pernah akan mengalah. Islam dia tidak pernah akan kalah dan akan menang. Kenapa? Sebab Allah punya milik. Dan dia akan terus juga. Dalilnya,
daripada Nabi dulu sampai sekarang ni, follower Nabi yang masih hidup atas muka bumi hari ini ada 3 bilion lebih yang jadi umat Nabi Muhammad. Maknanya apa? Halanglah Nabi, tetapi pengikut dia tetap akan ada. Tetap akan ada. Memberi arti kepada kita, tuan-tuan, yang kita kena faham. Dalam keadaan Islam akan berkembang, tetapi kebatilan tak nak mengalah. Apa akan berlaku kat tengah-tengah? Saya ulang balik, tuan-tuan. Dalam keadaan Islam yang dibawa oleh Nabi, dia berkembang, dia tak akan surut, dia tak akan mengalah. Tetapi tuan-tuan, kebatilan dia tak nak mengalah juga. Agak-agak apa akan berlaku kat tengah-tengah? Macam bang? Apa berlaku tengah-tengah? Tak dengar lah. Apa berlaku? Saya ulang balik, tuan-tuan. Islam yang dibawa oleh Nabi dulu, daripada dia seorang, sikit ramai, sehingga pembuktian hari ini semasa di atas muka bumi yang masih hidup, pengikut Nabi Muhammad 3 bilion lebih di atas muka bumi hari ini yang masih hidup, tak campur yang dah mati, yang tak campur yang akan datang, masih hidup lagi. Artinya pergerakan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, dia akan terus berkembang dalam keadaan kebatilan juga tak nak mengalah. Agak-agak apa yang berlaku? Confirm dia akan berlaku pertembungan hak dan batil, peperangan akan berlaku. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah Ta'ala dalam Quran juzuk 15 surah Isra katakan, Muhammad, kebenaran itu bila dia datang, kebatilan pasti akan hilang. Jadi yang saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau Nabi buat kerja Islam yang kita boleh baca sejarahnya, sehingga ianya dicekat oleh Abu Jahal dan juga penyokong-penyokongnya, Allah turunkan ayat itu sebagai pahaman atau bahasa yang boleh kita faham. Allah turun tangan sendiri membela Nabi. Boleh faham, tuan-tuan? Allah turun tangan sendiri membela Nabi. Boleh faham? Maknanya Nabi, tuan-tuan, bawa Islam, orang kafir sekat dia. Orang kafir sekat dia. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Quran membela Nabi Muhammad SAW. Bahasa kita, turun tangan sendiri. Faham? Jadi Allah turun tangan sendiri. Maknanya, tuan-tuan, kita kena faham, kalau siapa-siapa membawa yang diwarisi oleh Nabi, tiba-tiba dia kena macam Nabi itu, tuan-tuan, agak-agak siapa turun tangan? Allah akan turun tangan. Macam mana caranya, kita tak tahu. Kalau tuan-tuan yang jadi umat Nabi Muhammad, turun tangan tak agak-agak? Nak tanya, tuan-tuan? Turun tangan tak? Tuan-tuan cuma dengar lantak seorang-seorang ustaz biar dia kasih. Kan gitu? Betul tak? Tuan-tuan, sunnatullah, kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah Islam, saya sebut satu-satu. Dalil dalam Quran, Nabi dan Rasul itu pun sunnah dia pernah masuk penjara. Sehingga dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf AS, yang mana Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Itu tidak boleh dinafikan. Kerana ayat Quran disebut oleh Allah Ta'ala yang wajib kita baca dan wajib diimani. Maka menyebutkan bahawa Nabi Yusuf masuk dalam penjara. Satu. Yang kedua, kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW yang jadi pengikut Nabi. Bilal bin Rabah, yang biasa tuan-tuan baca dalam sejarah, ikut Nabi awal-awal Islam, kena tangkap dengan kawan-kawan Abu Jahal, kena tindih dengan batu atas matahari terik, yang biasa kita baca dalam sejarah. Dia kena juga, kena seksa. Ikut Nabi, kena juga. Tetapi nama Bilal bin Rabah, dia istiqamah. Dia mengatakan ahad, mengesahkan Allah. Sehingga Nabi cakap dengan Bilal bin Rabah, wahai Bilal, aku dengar tapak kaki engkau dalam syurga. Bayang, tuan-tuan, membela Islam sanggup dengan cabarannya. Nabi jumpa dengan Abu Jahal, Nabi jumpa dengan Bilal bin Rabah. Dia kata, wahai Bilal, aku dengar engkau punya tapak kaki dekat syurga. Bila Nabi kata macam tu, Nabi tanya lagi dengan Bilal, apa sebenarnya amal yang kau buat, wahai Bilal, sampai aku dengar tapak kaki engkau dalam syurga? Bilal kata, wahai Rasulullah, aku ni punya kerja, aku punya amalan ni bukan banyak sangat. Amalan aku ni, kalau aku ambil semayang, lepas ambil semayang, aku mesti semayang sunat 2 rakaat. Itu kata Bilal. Ambil semayang, sembahyang sunat 2 rakaat.
Ulama-ulama kata hak sembahyang tu sembahyang apa? Sembahyang sunat wudu. Walaupun tak disebut dalam hadis pun, sembahyang sunat wudu. Maka orang pun buat sembahyang macam tu. Bilal buat macam tu, tapak kakinya Nabi dengar dekat syurga. Tu contoh kedua. Contoh ketiga, tuan-tuan, kita pergi kepada ulama-ulama salaf soleh. Tuan-tuan baca sejarah Imam Ahmad Ibn Hanbal, iaitu ulama yang berasaskan mazhab Hanbali. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni sejarah, tuan-tuan. Imam Ahmad Ibn Hanbal yang kalau tuan-tuan tengok tulisan kitabnya Musnad Ahmad Ibn Hanbal, yang di dalamnya ada 40,000 hadis Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maka tuan-tuan, Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah masuk penjara ketika zaman kerajaan Al-Ma'mun memerintah. Kenapa? Kerajaan dia ketiga itu berpahaman dengan pahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi bila ditanyakan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahmad Ibn Hanbal kata kalamullah qadim. Dia tetap mengatakan kalam Allah qadim, bukan makhluk. Kerana dia mempertahankan pandangan dia, dia masuk dalam penjara. Masuk dalam penjara. Ni tuan-tuan bukan jenis curi duit tuan-tuan 40 juta ke 40 bilion dah. Ini mempertahankan kalam Allah Al-Quran, masuk dalam penjara. Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengikut dalam riwayat, Imam Ahmad ni bila duduk dalam penjara disebat. Dia kena sebat, kena cabut, tuan-tuan. Sebatan yang dia rasa mengikut riwayat boleh pingsan. Tuan-tuan, boleh pingsan. Tetapi dia duduk dalam penjara, tuan-tuan, dia jumpa dengan satu orang pesalah dalam penjara juga. Disebut dalam kitab Mihnah li Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa dia jumpa? Dia jumpa ada satu orang perompak dalam penjara. Seorang perompak ni, dia tanya dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia kata, kau masuk dalam ni kenapa? Isu apa masuk dalam? Dia kata, aku masuk dalam isu ni lah. Kalam Allah ni. Sama ada kata makhluk ataupun qadim. Ni jadi perdebatan. Orang yang tak ikut apa ideologi pemerintah ketika itu, hukumnya bunuh. Hukumnya bunuh. Ramai ulama-ulama mati. Kenapa? Dibunuh kerana ikut pandangan Ahmad Ibn Hanbal. Yang tak nak mati, gunakan kaedah hilah. Nak bagi menyelamatkan diri. Kan? Nak bagi menyelamatkan diri. Contoh macam mana? Ni Tok Guru saya dulu sebut, tuan-tuan. Bila berdepan dengan pemerintah, ditanya ulama-ulama tentang kalam Allah, dia kata macam ni. Dia kata Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ini semua makhluk. Itu dia sebut. Faham, tuan-tuan, agak-agak? Depan pemerintah dia kata Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ni semua makhluk. Faham tu? Dia kata ni semua makhluk. Ni tu dia tunjuk tangan dia tu. Faham? Bukan yang dia iktikadkan Quran tu. Bila cakap macam tu lepas, tak kena bunuh. Itu sejarah, tuan-tuan. Dulu berlaku demikian. Imam Ahmad masuk dalam penjara. Orang tunggu apakah fatwa daripada mulut keluar daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad tetap juga dengan pandangan Al-Quran kalam Allah qadim. Maka dia masuk dalam penjara. Zaman kerajaan Al-Ma'mun. Imam kita Syafi'i pernah juga kena tangkap, tuan-tuan. Tuan-tuan baca sejarah dalam manaqib Imam Syafi'i. Kenapa? Apabila Imam Asy-Syafi'i membela Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Macam kita semayang ni, tuan-tuan. Bila baca tay akhir atau tay awal, kita mesti bacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebut ahli keluarga Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad saja, ahli keluarga dia. Artinya kalau kita muliakan Nabi Muhammad, ahli keluarga Nabi Muhammad pun kena muliakan. Sebab kita sebut juga dalam semayang. Jadi jadi Imam Syafi'i, tuan-tuan, membela apa? Ahli keluarga Nabi Muhammad. Maka bila membela, kena tuduh Syiah pula. Kena tuduh Syiah. Kena tangkap Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan. Bukan Haji Syafi'i. Imam Syafi'i. Ini sunnatullah dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam. Kenapa? Sebab Allah dah sebut dalam Quran. Allah sebut pada Nabi Muhammad bahawa engkau, wahai Muhammad, akan menempuh bab ni. Engkau bawa ajaran aku, engkau bawa Islam, sama ada engkau kena tangkap, ataupun kena usir, ataupun kena bunuh. Itu sunnatullah. Yang berlaku kepada Nabi Muhammad, yang berlaku kepada sahabat Nabi, yang berlaku kepada
para ulama-ulama terdahulu. Boleh faham tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan, berani tak berani? Tu. Ni tuan-tuan benda yang kita kena faham. Benda yang kita kena faham sebab ayat Quran sebut demikian. Itulah sejarah hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tegur Nabi suruh ingat sejarah itu. Dan kita kena ingat tuan-tuan. Ya. Nabi sayang kita. Yang kita ni mengaku umat Nabi Muhammad, Nabi sayang kita bukan sekadar macam kita cakap dengan bini kita. Kita cakap dengan bini kita kan, Minah, I love you. Kan sayang kita dengan bini kita. Bukan macam tu tuan-tuan. Nabi punya sayang kat kita bukan kita cakap dengan anak kita, aku sayang kau nak. Bukan tuan-tuan. Nabi SAW sayang kepada kita, dia meletakkan satu jaminan. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Seluruh umat aku masuk syurga. Itu jaminan daripada Nabi. Nabi menjamin umat dia masuk syurga. Bila masuk syurga ni tuan-tuan, maknanya apa? Dekat dunia selamat, dalam kubur selamat, padang mahsyar selamat, terus masuk dalam syurga. Nabi kata, umat dia akan masuk dalam syurga. Tu jaminan dia. Maknanya apa? Nabi bawa Islam tu, dia punya manhaj, dia punya modul, dia punya panduan, menjamin kita dunia, kubur, akhirat. Tu tuan-tuan. Kita sayang ke anak kita, macam tu ke tuan-tuan? Macam bang? Agak-agak rasa. Tuan-tuan sayang pada anak macam mana? Macam tu? Agak-agak. Kan ada anak bang kan? Berapa anak bang? 5 tu. Aku 13. Tuan-tuan kena ingat. Kita ni sayang ke anak kita. Saya nak sebut tuan-tuan, Nabi sayang kat kita sebagai umat tak sama macam kita sayang ke anak kita. Kenapa? Saya contohkan orang sayang ke anak dia. Anak ni tuan-tuan, bila lahir, orang dapat anak, bila anak tu kecil, bapak dia atau mak dia pergi belikan kelambu kecil. Betul? Kelambu, nak tidur tuan-tuan. Bapak dia nak tidur, mak dia pun nak tidur. Tapi nak pastikan anak ni tak ganggu tidur mak bapak dia, maka carikan kelambu sendiri. Carikan kelambu sendiri. Dalam keadaan tuan-tuan, masa kecil tu dah belikan kelambu, tuan-tuan letak kelambu tu, tuan-tuan tengok lagi tak? Tuan-tuan dah belikan kelambu ke anak tu, letak dah tu. Dia dah mandikan, dah pakai pampers, dah pakai semua lampin apa semua, kita letakkan dia. Tuan-tuan, dalam keadaan macam tu, tuan-tuan agak-agak tengok lagi tak? Ataupun bahasa Jawa kata, nyawang tu, nyawang. Belik lagi. Ada tak ni nyamuk? Ada tak? Tuan-tuan macam tu tak? Masa kecil ni, tuan-tuan dah siapkan dia punya kelambu, tuan-tuan tengok lagi. Kan? Tengok lagi ada tak nyamuk kan? Kalau kita katakan ni memang bapak bodoh kan? Sebab kenapa? Kelambu dah ada, dia tengok lagi. Macam tak percaya dah. Tapi tuan-tuan, itu bukan bodoh, keprihatinan seorang bapa dengan anak dia. Dia dah tahu dah anak dia memang tidur okey, nyamuk tak jaga, tapi dia tetap tengok lagi. Ada kot nyamuk, betul tak? Itu masa dia kecil. Masa anak tu membesar, dah jadi anak dara, jadi teruna tuan-tuan. Masa tu tengok dia punya sayang dengan anak dia, tak macam masa kecil tu. Tak macam masa dia kecil. Kenapa? Tuan-tuan tengok masyarakat kita. Kadang-kadang dia siap cakap dengan anak orang lain, Man, pakcik hari ni tak sempat nak ambil Minah tu anak pakcik, engkau tolong ambil. Tak gitu tuan-tuan. Dulu masa kecil bukan main jaga, nyamuk pun dia jaga. Ni orang tuan-tuan, bukan laki dia, tunang pun bukan. Kau tolong ambil anak aku boleh tak? Betul atau tidak tuan-tuan tu? Itu yang berlaku dekat masyarakat kita. Itu yang berlaku. Jadi artinya apa? Sayangnya kita macam tu. Tapi Nabi SAW sayangnya bukan macam tu. Dia mesti pastikan umat dia tu, tak kira apa bangsa warna kulit, mesti masuk syurga, selamat dunia, selamat dalam kubur, selamat di hari akhirat. Itu Nabi. Sebab tu Nabi ni wajib kita ikuti, wajib kita pertahankan. Kita wajib bagi kita memahami demikian. Cuma yang nak dipahamkan bahawa gerak kerja Nabi berdepan dengan 3 perkara. Artinya, siapa-siapa yang bawa kerja Nabi, yang saya sebut tadi, sama ada nama dia Tok Guru, orang alim, ulama, ustaz, Tok Imam, siapa pun, dia kena sedar dengan sesedar-sedarnya
bahawa apa yang dia bawa kebenaran tadi akan berdepan salah satu daripada 3 perkara. Itu pasti. Itu pasti. Lumrah dalam perjuangan Islam. Tuan-tuan, lumrah. Sebab kenapa? Tak semua orang dalam berdepan kebenaran dia boleh terima dalam keadaan muka senyum. Tuan-tuan. Contoh mudah. Isteri tuan-tuan tu. 60-70 tahun tidur sebantal, sekatil, sekelambu, selimut. Ada masanya dia tuan-tuan, ada tak ikut, dia marah dengan kita. Kita cakap pun dia tak nak ikut. Walaupun kita cakap tu betul. Kan? Itu bini kita tuan-tuan. Nak menerima kebenaran yang tidur sebantal. Itu pun kadang-kadang kebenaran yang kita cakap dia tak boleh nak terima. Apatah lagi kalau orang tu bukan bini kita, nama dia ustaz, kan? Yang bin pun tak sama, tak ada kait dengan kita. Cuma perlu pada ilmu dia. Tiba-tiba kadang-kadang ustaz tu cakap betul-betul kena batang hidung. Agak-agak bunyinya macam mana tuan-tuan? Agak-agak. Dia mesti bunyinya sikit sebanyak macam ni. Mat, aku cadang besok ustaz ni kau jangan panggil. Itu bunyi dia. Betul tak tuan? Confirm dia begitu. Walaupun yang campaikan tu benar. Kan? Benar. Sebab tu tuan-tuan, kenapa saya nak bagi gambaran Nabi terdedah dengan konspirasi tangkap, usir dan bunuh. Itu Allah Ta'ala sendiri beritahu. Jadi tuan-tuan, kita kena faham. Siapa-siapa juga yang bawa manhaj itu, dia kena faham, sedar dan sesedar-sedarnya bahawa apa yang dia bawa tak semua orang boleh terima dengan hati yang lapang. Dia akan berdepan dengan macam-macam. Tak boleh cara terang, cara halus. Tak boleh cara elok, cara jahat. Itulah dia tuan-tuan. Tetapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan kena faham satu perkara. Apa dia? Quran tadi dah kata, Nabi bila orang nak konspirasi bunuh dia, Allah sendiri turun tangan. Allah sendiri turun bela dia. Jadi maknanya, orang yang ikut jejak Nabi, yang akan bela dia tu memang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang lain. Allah yang akan bela dia. Sebab tu dia bercakap, dia tak boleh bercakap kerana bias kepada manusia. Dia kena bercakap ikut kehendak Allah. Dia bercakap kena jelas, ikhlas ikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak manusia. Dia kena jelas. Artinya dia tak mencari populariti, dia tak mencari pengaruh, dia tak nak mencari apa selain populariti pengaruh? Apa tuan-tuan? Pengaruh, populariti lagi? Apa? Nama. Dia bukan nak cari tu. Dia tak kira orang nak dengar, tak nak dengar, tak kisah. Yang penting kebenaran dia sampaikan. Kebenaran dia sampaikan. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia bekerja bawa manhaj Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia punya. Bukan dia punya. Sebab itulah Allah sendiri akan bela dia. Janji mesti ikhlas. Kalau tidak tuan-tuan, jaga-jaga. Sebab itu ramai yang namanya ulama', yang namanya ustaz, yang namanya tok guru, tergolek masuk dalam neraka, tergelincir dalam perjalanan. Tuan-tuan kena ingat, itu peringatan. Sebab itu tuan-tuan, manhaj Islam, dia tak kira orang. Yang penting, boleh menerima Islam dengan jelas dan telus, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmatnya. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita kena ikhlas demikian. Supaya apa? Mendapat manhaj daripada Nabi SAW. Pasti tu. Dia tak boleh tak ikhlas. Cakapnya pun nak kena jaga. Saya contohkan tuan-tuan. Ada satu kisah. Ini kisah ni terkenal, disebut dalam kitab-kitab ulama'. Satu orang ahli ibadat ni, dia ni bercakap dalam hati dia. Dia kata, alangkah bagusnya aku ni, kalaulah aku dapat pagi seketul roti, petang seketul roti, aku dah tak payah kerja, aku hanya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Detik-detiklah mati tu. Maknanya kalau pagi ni ada orang boleh bagi satu ketul roti untuk makan, petang seketul roti. Jadi untuk pagi ada, untuk malam ada. Jadilah dia hanya akan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Detik hatinya didengari oleh Allah.
Allah punya perancangan beza tuan-tuan dengan kehendak dia. Tapi niat dia tu didengari oleh Allah. Macam mana jadi dia? Maka dia ni tuan-tuan dalam sejarah dituduh mencuri. Bila dituduh bukan salah, dituduh mencuri. Bila tuduh mencuri, duduk dalam penjara. Bila duduk dalam penjara tuan-tuan, pegawai penjara hantar tiap pagi seketul roti, petang seketul roti. Nampak? Dia nak macam tu. Pagi seketul roti, petang seketul roti. Tapi cara Allah nak bagi tu, hak macam tu. Sebab tu tuan-tuan kena pandang. Orang yang bawa kerja Nabi, tuan-tuan kena pandang begini. Sampai masanya kebenaran yang disampaikan orang tak boleh terima, sehingga membawa kepada ditangkap, maka tangkap itu baik baginya. Sampai keadaan dia tu kena usir, usir tu baik baginya. Sampai keadaan tu dia mati kena bunuh, maka kena bunuh tu baik baginya. Kenapa? Nabi kata al-mautu fi sabilillah khairum min antamadi fil batil. Mati pada jalan Allah itu lebih baik daripada hidup berterusan dalam kebatilan. Faham tuan? Artinya mati ketika membawa kebenaran, dibunuh itu lebih baik daripada masyhur, menipu dan berbohong. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Dan kita kena faham laluan yang disebut oleh Nabi yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya orang yang bawa Islam ni dia terdedah dengan keadaan itu. Tuan-tuan, tu kena faham tu. Jangan rasa kita ni tuan-tuan alhamdulillah boleh pegang tasbih, boleh berjemaah, kan? Kita rasa seronok dah. Tuan-tuan, dulu Nabi bawa Islam bukan senang. Dia terdedah dengan bunuh. Tapi Allah yang menyelamatkan dia. Jadi tuan-tuan, perancangan Allah kita tak tahu macam mana. Tetapi apa yang saya nak sebutkan, agama Allah dia tetap akan jaga. Siapa tak nak ambil agama Allah Ta'ala ni tuan-tuan, untuk dibela dan diamal, Allah kata sendiri dalam Quran. Dia kata, illa tanfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu sendiri, kata Allah, tak nak Islam ini, aku azab kamu, musnahkan kamu, aku ganti orang lain untuk ambil agama tu. Tuan-tuan bacalah sejarah zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ibrahim dengan Nabi Ismail, dua-dua tu bangsa Arab. Nabi dan Rasul daripada bangsa Arab. Lepas dia tu, banyak Nabi dan Rasul daripada Bani Israel. Daripada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan keturunan apa semua tu, banyak daripada Bani Israel. Tapi dalam Quran sebut, Bani Israel banyak melawan Allah. Allah turunkan syariat, banyak dilawan. Last sekali, Allah turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni bangsa apa tuan? Bangsa Arab, kan? Ini membuktikan sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul itu sendiri, Allah dah beritahu kepada seluruh alam bahawa kalau tak ada orang tak nak ambil agama aku kasih orang lain. Daripada bangsa Arab, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bertukar kepada Bani Israel, julur laluan susul galonya para Nabi, tapi Bani Israel banyak menentang ajaran Allah, maka tukar balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud sejarah tu apa? Maksudnya yang boleh kita faham, kalau tuan-tuan ni sebagai jenis orang Melayu yang tak nak Islam, nescaya Allah boleh cari bangsa lain untuk pegang Islam. Itu maksud dia begitu. Kenapa? Sebab Islam milik Allah, bukan milik kita. Islam milik Allah, dia boleh bagi siapa yang dia nak. Cumanya tuan-tuan, Allah sendiri kata dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang aku reda Islam je. Lain aku tak reda. Itu kata Allah Ta'ala. Jadi kita ni tuan-tuan, nak tak nak, tuan-tuan Melayu ke, tuan-tuan Jawa ke, Bugis ke, apa lagi? Banjar ke, Mamak ke, contohlah tuan-tuan kan. Tak kira. Tuan-tuan nak selamat, kena terima Islam. Nak selamat, kena terima Islam. Sebab Allah sendiri kata, agama aku Islam aja. Lain aku tak terima. Nabi pula kata, inna al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada lebih tinggi pada Islam. Jadi maknanya tuan-tuan nak ke, tidak ke, suka ke, tidak ke,
tuan-tuan kena terima Islam. Bukan paksa. Saya nak kata bukan paksa tuan-tuan. Sebab kenapa? Tuan-tuan ni dah biasa dengar kuliah, kan? Takkanlah dah 20-30 tahun tak faham tuan-tuan. Kan? Kapet pun berhenti terus tuan-tuan. Bateri habis. Dia macam faham tuan-tuan, dah masuk isyak. Tu. Oh, kena tukar lah tuan-tuan. Saya sambung sikit lagi tuan-tuan. Cuma nak tanyalah tuan-tuan. Tadi dah bunyi dah. Tuan-tuan nak azan ke nak suruh saya terus? Tuan-tuan nak azan ke nak suruh saya terus? Saya nak tanya juga tuan-tuan. Tuan-tuan nak azan ke tuan-tuan nak terus? Nak terus saya terus. Nak azan silakan. Mana satu tuan-tuan nak? Azan sila. Kalau tuan-tuan nak azan. Dah sampai? Oh, jadi tuan-tuan, jadi ceritanya mudah aja. Saya tak boleh panjang. Sebab kenapa? Ada jenazah. Ada orang meninggal Jadi artinya lepas isyak nak solat jenazah. Jadi bab jenazah ni tuan-tuan, bab jenazah tuan-tuan ke depan hadisnya lagi cepat lagi bagus. Jadi benda tu wajib juga tuan. Jadi kita ni tuan-tuan, saya pun nak cerita tadi ada modal banyak tuan-tuan nak cerita ni. Cerita pun tak habis. Tapi dalam tak habis tu pun tuan-tuan dah faham banyak dah. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar tu. Pak Imam pun dah beritahu dah, jenazah sampai dah. Jadi jenazah sampai. Jadi saya tak perlu panjang-panjang lah tuan-tuan. Cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Tetapi apa yang penting bagi kita tuan-tuan sebagai penutup tuan-tuan, ialah tadi ayat yang saya sebut, kena ingat bahawa setiap kita akan berdepan dengan ujian daripada Allah. Dan jagalah Islam yang ada dalam diri kita, yang Allah Ta'ala bagi izin untuk kita hidup dengannya selama ini. Kerana kalau tidak tuan-tuan, bila-bila Allah Ta'ala boleh ambil dan Allah boleh tukarkan orang lain. Jadi sekadar itulah tuan-tuan malam ni. InsyaAllah selepas pada isyak ni ada solat jenazah, kita tangguh kita punya muzakarah ilmu. Kita jumpa pada lain masa lah insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka, wa yaqinan shadiqa, wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.